Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluhu amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbuna wa atmim lana al-khaira. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang dirahmati Allah, warga UniKL, sidang pendengar yang setia dalam rancangan yang disusun oleh pihak UniKL. Alhamdulillah bersama dengan saya Imam Muda Jabar dari Tanah Suci, Kota Madinah Al-Munawwarah. Harapnya suara saya clear, gambar clear. Dengan ruangan yang agak terhad ini, mudah-mudahannya Allah mempermudahkan segala urusan untuk sama-sama kita mengikuti satu tajuk, puasa antara syariat dan adat. Alhamdulillah, kalau di Madinah sekarang ini, kita telah pun masuk hari yang ke-6. Kami berpuasa lebih awal, sehari daripada Malaysia, kerana kaedah Nabi SAW apabila nak berpuasa ataupun nak masuk pada bulan Ramadan, maka Nabi memerintahkan supaya kita melihat anak bulan. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat anak bulan dan berhari rayalah dengan melihat anak bulan. Jadi iklim di Saudi Arabia ataupun secara khususnya Makkah, Madinah, Riyadh, Jeddah dan sekitar negeri-negeri yang berada di Arab Saudi ini, iklimnya iklim yang kering dan bukan lembap dan jarang mendung, hujan pun jarang. Jadi mudah saja untuk melihat anak bulan. Bila teropong je nampak di satu negeri yang bernama Radif. Radif ni negeri yang setentang ataupun negeri yang border dengan Yaman. Jadi di Yaman pun nampak, di Radif, Saudi Arabia pun nampak anak bulan. Jadi kami pun berpuasa awal. Tapi tak bererti orang yang puasa awal di sini balik Malaysia kena raya awal pula, kena ikut juga keadaan di Malaysia. Jadi berlebih sikit puasanya, mudah-mudahan lebihlah pahalanya ya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sikit perkembangan di Madinah, suasana di Madinah hari ini ramai. Sebelum saya masuk kepada topik ini, mungkin tuan-tuan nak lebih tahu apa yang keadaan sekarang ini berada di Madinah Al-Munawwarah. Dimaklumkan hampir 2 juta yang akan memasuki Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah daripada foreigner, daripada yang datang sebagai pemegang visa umrah ataupun visa pelancong. 2 juta masuk dalam bulan Ramadan ini. Maknanya suasana di sini sudah kembali kepada apa yang dinamakan nak balik kepada biasa, keadaan biasa. Cuma masih lagi norma baru dan baru diisytiharkan endemik. Ya. Macam di negara kita pun sudah mula ke arah itu pada awal bulan April. Saudi lebih awal sedikit dan penjarakan social distancing pun dah tak ada. Pemakaian mask pun dah tak ada di tempat-tempat yang umum ya. Tapi kalau tempat yang tertutup sudah ada pemakaian mask. Solat pun dah rapat. Kemudian keluar masuk macam biasa. Alhamdulillah, ini satu perkembangan yang sangat baik di mana kita menyambut Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini dalam keadaan yang begini, berbeza dengan 2 tahun yang lepas. Satu suasana yang
agak mencabar bagi kita semua. Kita hanya berpuasa dalam keadaan kita duduk di rumah, kita tak boleh keluar, kena kuarantin, kena PKPD, PKPP, apa lagi kan? Tak tahu nak fikir dah. Itulah yang berlaku kepada kita 2 tahun yang lepas. Tapi barakah kesabaran, tekad kita, azam kita untuk lawan musibah ini, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala balak dan bencana ini. Alhamdulillah 2 tahun yang sekarang ini kita berada dalam keadaan yang sihat. Saya yakin dan percaya kita semua sihat. Kita juga berada dalam bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan barakah dalam keadaan biasa. Saya percaya di Mekah Madinah ni menjadi indikator untuk umat Islam seluruh dunia sebenarnya. Kalau sini dah mula rapat salat, semua pun, sana pun, di negara kita, di mana-mana negara pun dia akan salat rapat. Kalau di sini keadaannya tak ada social distancing, maka di mana-mana negara pun dah mula apply tidak ada social distancing. Sebab sinilah Ummul Qura. Kalau di Mekah tu dipanggil Ummul Qura, ibu kepada negeri. Kalau di Madinah ni dipanggil Darul Iman, negeri yang memiliki ataupun tempat yang rechargeable iman. Jadi menjadi indikator seluruh dunia termasuk tanah air kita Malaysia. Jadi alhamdulillah kita berada dalam satu suasana yang mudah-mudahannya Allah melimpahkan rasa syukur di atas nikmat ini dan Allah mengekalkan kita di atas nikmat iman dan juga Islam, dan mudah-mudahan Allah mengelakkan kita daripada segala balak, bencana dan penyakit. Para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, ada kita di kalangan ahli akademik di sini, juga para pelajar. Apa yang nak dibicarakan pada hari ini ialah berkaitan dengan puasa, antara ibadah dan juga adat, syariah dan juga adat. Kita nak bezakan antara dua perkara. Sebab itu puasa ni dia bukan satu suasana yang kita anggap macam bulan-bulan biasa, ya. Kita tempuh Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kita tempuh Januari, Februari, Mac, April. Takat tu saja. Dia ada sentimental value, dia ada Islamic value yang sudah tentulah kalau kita masuk dalam bulan Ramadan itu dia bukan masuk begitu saja. Dia masuk dalam keadaan kita nak tarbiyah diri kita. Kita nak jadikan syariat itu, kita nak fulfill apa saja yang syariat minta dalam kehidupan kita. Sebab itu, ayat yang berkaitan dengan Ramadan dalam juzuk yang kedua, surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Wahai orang-orang yang beriman. Allah tak mulakan ya ayuhan nas, wahai manusia. Allah spesifikkan kepada kita semua insya-Allah orang-orang yang beriman. Hei orang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardukan kepada umat yang terdahulu. Puasa ni bukan umat Nabi Muhammad sahaja yang puasa. Umat terdahulu, baik daripada Bani Israel yang mengikuti Taurah, yang mengikuti Injil, yang mengikuti Zabur, mereka juga berpuasa dengan cara dan syariat mereka. Akan tetapi syariat Nabi Muhammad SAW difardukan puasa bila? Bulan Ramadan. Ada orang tanya ustaz lah. Saya tengok ada satu soalan hari itu ditajuk. Kenapa puasa tu wajib dalam bulan Ramadan, tak wajib pada bulan lain? Macam bulan Sya'ban ke, macam bulan Rabiul Awal ke, tapi kenapa bulan Ramadan? Ada soalan tu. Saya sebenarnya suka sesi saya ni ada soal jawab sebenarnya. Kalau ada boleh chatting, saudara dan saudari tinggalkan chatting tu, soalan tu. Mana yang sempat saya jawab, saya jawab. Bila soalan tu tanya, agak-agak lah apa kita nak jawab bila ada orang tanya.
Kenapa wajib bulan Ramadan tak wajib bulan lain? Jadi jawapannya tuan-tuan ya, jawapannya kenapa begitu? Soalan tu nampak macam soalan tapi pelik juga kan. Tapi kena raih sebagai seorang ustaz ni tuan-tuan, kena raih. Katakanlah kalau wajib tu bulan Syaban, kalau wajib tu bulan Rabiul Awal, nescaya orang tu pun akan tanya juga, kenapa bulan Ramadan itu ataupun puasa itu wajib pada bulan Syaban? Kenapa puasa itu wajib dalam bulan Rabiul Awal? Tak sudahlah, tak sudahlah. Jadi Ramadan itu kenapa Allah wajibkan? Itu rahsia yang Allah ketahui. Allah fardukan kepada kita. Disampaikan melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Puasa itu pada hari-hari yang tertentu. Jadi untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam difardukan puasa pada bulan Ramadan al-Mubarak. Berdasarkan hadis yang kita baca kata dia sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah dengan melihat anak bulan bila nak masuk bulan Ramadan dan beridul fitrilah melihat anak bulan ketika nak masuk bulan Syawal. Para hadirin yang dirahmati Allah, Allah fardukan kepada kita berpuasa seperti mana umat yang terdahulu. Cuma ada bezalah syariat mereka dengan syariat kita. Cara puasa mereka dengan cara puasa kita. Ada umat terdahulu bila mereka berpuasa dia kena puasa penuh satu hari dan diselang. Satu hari puasa penuh, kemudian esoknya berbuka sepenuh hari. Kemudian tulatnya berpuasa kembali dan begitulah keadaannya berselang-seling. Ada yang berpuasa daripada hanya makan daging mentah. Dia benda lain boleh makan tapi makan daging mentah tak boleh. Itu ada umat yang terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia seperti mana yang kita fahami, start daripada subuh, tulu'ul fajr sehinggalah ghurubus syams, sehinggalah terbenam matahari. Sebab itu di Saudi ni tuan-tuan, alhamdulillah waktu yang kita bertahan daripada pukul 5 pagi dan kita buka puasa pada jam lebih kurang 6.30 petang. Lebih kurang Malaysia aja waktu dia. Sikit. Tapi ada negara yang terpaksa tahan banyak jam. London saja kalau di Europe, di London, di UK 16 jam. Atas lagi yang tempat negara sejuk, Iceland dan sebagainya, itu sampai 20 jam pun ada. Macam mana tu nak menahan tu? Ini ada perbincangan ulama tentang hal itu. Kalau terlalu lama dia nak berpuasa, adakah dia kena ikut terbit matahari dan juga terbenam matahari dalam tempoh waktu itu, ataupun dia boleh mengikut negeri ataupun negara yang berdekatan dengan dia yang lebih ringan kadar ataupun masa dia menahan daripada lapar. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, itu puasa berkenaan dengan ayat yang saya bacakan tadi. Apa tujuan daripada puasa itu? La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Matlamat daripada puasa ini untuk kita capai darajat takwa. Bila nak capai darajat takwa, tak lain tak bukan mestilah melalui proses pengabdian diri dan mengikuti apa yang ditinggalkan oleh syariat, apa yang diperintahkan oleh syariat kepada kita. Sebab itu kita kena tengok syariat. Puasa ni mesti tengok syariat, bukan tengok adat. Apa yang membezakan? Contoh, ada beberapa contoh yang saya akan buat pada tuan-tuan untuk kita lihat dia. Contoh yang pertama, syariat menganjurkan kepada kita start daripada pagi. Yang pertama sekali, yang membezakan syariat dan adat. Apa syariat ajar? Ta'khirus sahur. Mentakhirkan sahur, melewatkan sahur. Ta'khirus sahur ni kira-kira membaca 50 ayat kata Nabi. 50 ayat Al-Quran. Itu maksud ta'khirus sahur. Jadi kita baca 50 ayat, katakanlah kita baca 50 ayat ni berapa minit? 5 minit lah kot kan, kita baca slow. 5 minit ke 10 minit sebelum azan berkumandang. Itulah waktu ta'khirus sahur. Melewatkan sahur. Itu sebaik-baiknya. Tapi menjadi adat orang kita, dia nak makan, dia akan makan bila? Dia lepas tarawih.
Dia bedal makan pukul 12 contohnya kat kedai mamak. Lepak dulu kat mamak mana, kat Kampung Baru ke mana ke. Makan. Pelahap. Ngap. Tanya, apa buat tu yuk? Aku sahur awal sikit. Pukul 12 sahur. Pukul 1 sahur. Ya. Jadi kadang pukul 12, 1, 2 sampai 2 jam sahur. Lepas tu subuh, bila waktu nak subuh, dia tak sahur pun. Ya. Dia terus tidur, kadang-kadang langkau sampai subuh pun. Kalau nasib baik subuh gajah, tak nasib baik gajah pun tak nampak dah. Pasal tak sembahyang subuh. Jadi ini adat. Adat kita pelahap makan pukul 12. Itu bukan sahur. Pukul 1. Tak. Dengar suara saya? Makan bukan. Ada di tengah ni. Sebab sekarang ni dia ada bukan sembang konti tu sebenarnya dia bukan kat situ. Dia ada suara masuk memang tanya kat saya ke? Okey. Boleh saya teruskan? Kat mana silakan. Okey. Jadi bukan itu yang dimaksudkan sahur. Itu satu contoh bila Nabi kata mentakhirus sahur. Okey. Kemudian apa lagi yang diminta oleh Nabi SAW? Yang kedua, perkara yang kedua. Tadi pertama. Yang kedua, syariat mengatakan bila kita berpuasa, bila masuk Ramadan, kita kena ada dua perkara. Satunya siyam, satunya qiyam. Bukan siyam saja, dia kena qiyam juga. Itulah hadis Nabi SAW menyebut, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Dalam riwayat yang lain, man qama, tadi man sama. Yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih wa ma ta'akhkhar. Atau kama qala Rasul. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang bangunkan puasanya ataupun qiyam pada malam harinya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan segala dosanya. Jadi puasa tu dia bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi dia kena menghidupkan dengan amalan-amalan. Amalan tu yang kena banyak buat tu. Kalau setakat lapar dahaga, tak jadi apalah. Macam puasa orang biasa ataupun puasa awam dipanggil. Imam Ghazali menamakan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga, tapi dia tak menahan nafsu dan syahwatnya. Dia tak melakukan sesuatu amalan untuk menaikkan darajat dirinya. Itu dinamakan puasa awam. Kata Imam Al-Ghazali. Kita nakkan puasa yang dinaikkan darajat kita. Bukan setakat menahan lapar dan dahaga, tetapi menahan nafsu syahwat kita dan melakukan sesuatu amalan yang baik untuk top up, untuk build up diri kita, kendiri kita, keimanan kita, rechargeable iman kita agar menjadi orang yang bertakwa. Itu baru dinamakan puasa mengikut syariat. Jadi apa nak buat? Yang ketiga, nak buat apa? Bila kita dah start berpuasa, maka kita sentiasa menjaga al-fara'id. Di samping menghidupkan nawafil. Menjaga fardu-fardu kita. Solat subuhnya, solat zuhur, asar, maghrib, isyak. Itu dah tentu, pasal dia wajib. Dalam masa yang sama, kena menghidupkan dengan amalan nawafil, iaitu amalan-amalan sunat. Mesti dihidupkan. Kadang kita sahur, bagus dah sahur. Baguslah, ni cerita yang bukan pukul 12 yang kat Kampung Baru tu. Sahur pukul 5. Tok, tidur balik. Tidur balik. Pasal apa tidur balik? Pasal tak cukup tidur katanya. Sampai lebur subuh kita. Kita tinggalkan yang fardu. Sedangkan takhirus sahur ataupun sahur tadi itu sunnah. Yang fardunya menjaga solat
fardu tadilah, solat subuh. Jadi kena jaga fardu kita, jangan sampai terlangkau amalan-amalan fardu kita. Ya. Begitu juga dalam suasana yang lain. Kalau malam lah kita katakan, malam kita beria sungguh jaga kita punya tarawih. Jaga betul. Kadang tu kita buka puasa lanjut. Ini biasa buka puasa dengan kawan-kawan lah, kat restoran lah, kat hotel lah, tak salah. Okey. Tapi dia punya buka puasa tu terlangkau sampai 1 jam. Maghrib pun lebih. Kan? Maghrib pun tak sedar. Isyak pun terlangkau. Tiba kan kita dengar imam kata salatul qiyami athabakumullah. Kan? Marilah semayang, kita nak semayang qiyam, nak semayang qiyamul lail, nak semayang tarawih. Kita pun langkau. Terus imam angkat tarawih, kita pun tak boleh tinggal ni. Ni tarawih ni, bulan Ramadan kena jaga tarawih. Kita pun Allahu Akbar. Buat 8 rakaat buat. 20 rakaat buat. Sungguh-sungguh. Tapi solat maghrib, solat isyak tak buat lagi. Itu dah tak kena. Sebab yang pentingnya menjaga fardu dulu. Baru menghidupkan dengan, disupport dengan amal-amalan sunat. Tarawih tu sunat. Orang awam dia akan menganggap tarawih tu penting. Berbeza dengan maghrib dan isyak dan solat-solat lain. Tapi kita nak ikut syariat ni, fardu tu dulu. Fardu tu perlu didahulukan. Kemudian barulah diikuti dengan amalan nawafil, amalan-amalan sunat. Itu contoh macam mana kita berpuasa sebagai mengikut syariat. Apa yang diperuntukkan oleh syariat. Bukannya ada. 2 dah saya bagi ya, 2. 2 ke 3? 3 pasal tadi amalan. Jadi fardu kena jaga, nawafil kena jaga. Jadi pada siang hari itu macam mana? Kita baca Quran je ke? Ataupun sembahyang je ke? Tak payah masuk kerja, unit KL pun tak payah pergi, punch card pun tak buat. Pun salah konsep tu. Sedangkan syariat itu tetap menjaga hubungan hablum minallah, hablum minannas. Urusan kita sama manusia pun kena jaga. Keutamaan kepada hablum minallah. Pertalian dengan Allah. Tapi hablum minannas pun kena jaga. Urusan kita sesama manusia ni tetap juga wajib. Kalau kita seorang pekerja, kita pegawai, kita pensyarah, kita seorang profesor, kita ahli akademik, kita administration, kita tetap kena buat kerja kita. Dan kerja kita itu juga dinilai sebagai ibadah dalam bulan Ramadan. Dia bukan hanya kerja-kerja biasa, tapi dia ada added value. Nilai tambah yang tersendiri sebab kita bekerja dalam bulan Ramadan. Pahalanya pun berganda-ganda. Bayangkan yang Nabi sebut, apa saja amalan yang dilakukan, terutamanya dalam bulan Ramadan, yang fardu, diangkat nilaiannya di sisi Allah. Nawafil pun diangkat nilaiannya. Buat kerja sunat dapat pahala fardu. Buat pahala fardu diangkat darajatnya sehingga 70,000 kali ganda dalam satu riwayat hadis. 70,000 kali ganda pahala. Maknanya kita mengajar ke, kita buat urusan pelajar ke, kita buat CSR ke, apa saja urusan kita di pejabat tu, accounting ke apa ke, kerjanya berpahala dan berlipat ganda. Bukan biasa-biasa. Sebab bulan Ramadan ni bulan penuh kerahmatan, bulan yang dilipat gandakan pahala. Bulan Ramadan, bulan yang berkah, bulan rahmat dan bulan utama, pahala digandakan, doa diterima. Bulan Lailatul Qadar yang istimewa. Bulan Ramadan. Dilipat gandakan pahala. Sebab itu bila kita masuk bulan Ramadan itu, jangan rasa lemah gendah gelana. Jangan. Kalau kita review balik, ni saya dekat Madinah. Kebanyakan peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW berlaku dalam bulan Ramadan. Badar Al-Kubra, Uhud, Al-Ahzab, Khandaq, termasuk juga Ahzab, Khaybar, dan berapa lagi peperangan yang lain. Khaybar tak pasti, tapi Al-Ahzab pasti. Ya. Khandaq tu pasti dalam bulan Ramadan. Di mana Uhud, ya umpamanya.
Mana berlaku detak kala mana Nabi berlapar dan dahaga. Berlapar dan dahaga. Tapi Nabi laluinya dengan penuh semangat walaupun dalam keadaan berpuasa, walaupun menahan lapar. Di Ahzab tu menahan lapar, Nabi terpaksa ikat perutnya. Dia letakkan pula batu. Dekat perut tu dia letak batu, diikat pula agar rasa berat, ada benda dalam perut. Hakikatnya tidak ada apa-apa. Sebab apa? Menahan lapar. Jadi bukan senang. Maknanya Nabi melaluinya proses itu. Akhirnya Islam menang. Barakah daripada kesabaran, kejituan hati para sahabat Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Puasa bukan jadi halangan untuk kita bekerja dan meningkatkan produktiviti kita. Pantang cuti. Bila ada cuti, kita pun meroloh. Ada peluang, kita tahu meroloh ya. Meroloh ni bahasa orang Perak. Dia kata meroloh ni tidur lah. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, produktiviti tetap meningkat walaupun kita sedang berpuasa. Puasa orang yang beriman, puasa orang yang mengikut syariat ni, dia tetap langgah, kata orang Perak, langgah. Dia kerja kuat. Dia tetap kerja kuat. Itu yang ketiga, keempat. Yang berikutnya para hadirin, apa lagi yang membezakan puasa syariat dan juga puasa adat? Kita menjadikan bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kalau bulan lain tu bukan kita tak baca Quran, baca Quran. Tapi bulan Ramadan ni luar biasa kita baca Quran. Banyak daripada kadar biasa. Banyak atau macam mana? Kalau boleh khatam sekali pun paling kurang Alhamdulillah. Sekali pun. Banyak kali lagi bagus. Ataupun memperbanyakkan bacaan-bacaan ayat Quran. Sebab tu Imam Malik ni Imam Darul Hijrah. Imam yang ada kat Madinah ni. Imam Malik rahimahullah. Ketika bulan biasa dia mengajar hadis. Tapi bila masuk bulan Ramadan, dia memberikan tumpuan kepada pengajian Quran. Maksudnya Quran ni kena lebih. Kok mana pun. Sama juga dengan tabi'in yang lain. Mereka memberikan tumpuan kepada Quran. Seperti mana Imam Qatadah. Imam Qatadah, dia baca Quran, dia khatamkan Quran. Dalam riwayat menyebut 2 hari sekali dia khatam Quran. 2 hari sekali khatam Quran, bukan sonang. Macam mana tu 2 hari sekali? 30 juzuk. Boleh dalam 2 hari habis. Maknanya sehari tu 15 juzuk, sehari 15 juzuk. Oh, saya pun tak lepas. Tapi Imam Qatadah boleh buat begitu. Imam yang lain, kalau kita tengok salafun salih, lagi ramai yang ada yang khatam Quran 1 hari 1 kali pun ada. 1 hari 1 kali. 1 hari 2 kali pun ada. Sa'id bin Jubair, 1 hari 2 kali dia mengkhatamkan Quran. Jauhnya kita pun kata, aku pun 1 muka surat pun tak lepas sehari. Kita kata, kalau kita tak boleh nak mengikut para sahabat tabi'in, salafun salih, orang dulu ni, janganlah langsung kita tinggalkan. Kaedah menyebut, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau tak dapat nak buat semua, jangan tinggalkan semua. Maknanya apa tuan-tuan? Kita ada masa je waktu rehat sekarang ni, tak ada makan di UniKL. Tak ada makan sekarang ni. Sekarang ni lah waktu sekarang ni, apa kita buat? Pengajian. Mengikuti sesi live. Baca Quran. Tadarus. Tadabbur. Tadabbur ni tengok Quran. Baca Quran. Faham makna Quran. Inilah peluangnya. Sedangkan bulan-bulan lain kita duduk sibuk dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya. Kadang duduk kedai kopi, kita waktu rehat 1 jam lebih itu kadang terlajak juga. 2 jam, 3 jam. Banyak kita merapu daripada yang betul. Sembang pun ngebang. Banyak gebang je banyak ya. Daripada kita sembang yang berkaitan perkara-perkara yang baik. Sebab itu bulan Ramadan ni kita cuba jaga. Jaga diri kita, banyakkan dan sibukkan dengan Al-Quran.
sama ada dengar. Dengar hari ni tuan-tuan, kalau tak ada masa sangat, buka tu sambil buka laptop, sambil buka PC tu, sambil kita buat kerja, pasangkan alunan Quran. Apa salahnya? Pasangkan alunan Quran. Tambah sekarang ni bulan Ramadan, orang duk syok dengar Imam Masjidil Haram. Imam Masjidil Haram ni ramai. Baru ni Masya Allah. Kadang-kadang tuan-tuan pun nak dengar mana satu imam ni baca. Imam ni siapa yang baca ni? Sedap bacanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dr. Sheikh Bandar Balilah, kita tekan Bandar Balilah, BANDAR. Buka YouTube, pasang, dengar sambil kita buat kerja tu, dengar. Sekali-sekala nak dengar Madinah pula, Salahul Budair. Stau, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sambil kita buat kerja. Satu hari berapa kalau kita nak bagi khatam Quran, tuan-tuan? Kalau saya bagi contoh tadi, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i satu hari satu kali. 2 hari sekali juga pada 15 pertama. 15 yang terakhir Imam Syafi'i, dia mengkhatamkan Quran satu hari satu kali. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Tinggi benar, tak boleh Ustaz. Dengar pun kita dah gayak dah. Jadi macam mana kita ni? Kita azam juga tuan-tuan. Azam juga satu bulan Ramadan ni takkanlah sekali pun tak boleh. Dengar imam lain sehari je dia boleh habis. Kita sebulan takkan tak boleh. Jadi macam mana nak buat? Saya buat satu program. Tuan-tuan boleh mengikutinya dalam page Imam Muda Jabah. Satu hari satu juzuk. Malah bukan saya je yang ada buat. Ramai lagi ustaz-ustaz lain pun ada buat juga kempen satu hari satu juzuk baca Quran. Macam mana tu? Kalau satu hari satu juzuk, kita ada 5 waktu, satu juzuk ada 20 muka surat. Artinya kita kena setiap kali habis solat ataupun sebelum solat, satu waktu 4 muka surat kita kena baca. Subuh 4 muka surat, Zuhur 4 muka surat. Ini dah berlawan dengan suara Arab ni. Suara Arab kuat daripada saya lagi. Tuan-tuan dengar ke suara saya ni? Dengar tak dengar? Dr. Afifah Abdul Rahim, dengar ya? Dengar jelas. Bahasa suara Arab dengar tak? Suara Arab yang tu? Dengar juga. Dengar juga ya? Biasalah duduk kat hotel ni. Sekejap ya. Jadi tuan-tuan, 4 muka surat. 4 muka surat kita kena buat. Subuh 4, Zuhur 4, kemudian Asar 4, Maghrib 4, Isyak 4. Itu paling lekeh lah. Paling orang kata susunan yang paling mudah untuk dibuat. Untuk kalau kita berniat untuk satu hari khatam satu juzuk, 30 hari 30 juzuk, maka khatamlah Al-Quran. Ini kaedah ni biasa dah kita buat ya. Tapi nak melazimi tu kadang-kadang kita miss dengan kerja kita, dengan kelas kita dan sebagainya tu, kita miss sana sini. Nak buat dah tapi Allah nak top up tu pula masalah. Delay 2 hari dah nak top up sampai 2 juzuk, kacau. Tapi itulah kalau kita melaziminya, kita beristiqamah,
dengan niat yang jitu. Istiqamah ni apa maksud istiqamah tuan-tuan? Mudah je. Orang selalu sebut istiqamah. Apa benda istiqamah tu? Istiqamah tu buat sampai jadi. Itu istiqamah. Kalau satu hari satu juzuk, kita buat satu hari satu juzuk. Jadi satu juzuk. Maka itu istiqamah. 30 hari, 30 juzuk. Alhamdulillah. Siapa yang dah biasa satu juzuk, upgrade lagi. Upgrade. Dia dah habis dah. 10 Ramadan, dia dah habis. Upgradekan lagi. Buat khatam kali kedua atau khatam kali ketiga. Kerana apa khatam ini? Bulan-bulan lain tak diperintahkan kita khatam, kena walaupun Quran tu digalakkan baca, tapi kenapa tumpuan itu pada bulan Ramadan? Kerana bulan Ramadan tu adalah bulan Quran. Tumpuannya lebih kepada Quran. Ada orang tanya macam mana sahabat dan juga tabi'in dia boleh khatam satu hari satu kali tu, macam mana gaya dia baca? Dan tentu dia tak baca macam kita baca. Kita dengar imam tadi baca kan. Bandar Balilah ke, dia baca tertil, dia baca tadwir. Baca satu-satu. Kalau baca macam gaya tadi tu, haram tak boleh nak dapatkan khatam tu. Jadi macam mana gaya baca? Mereka baca dengan gaya yang sangat laju. Al-hadar. Boleh ke? Boleh dalam situasi Ramadan. Sebab dia nak mengulangi dan memperbanyakkan baca Quran. Jadi saya buat dalam satu hari satu juzuk tu dalam tempoh lebih kurang setengah jam khatam satu juzuk. Setengah jam 40 minit. Setengah jam ke 40 minit khatam satu juzuk. Habis satu juzuk. Jadi macam mana gaya bacanya? Kita kena baca gaya hadar. Hadar ni laju sikit lah. Kan? Contoh surah Baqarah, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma 'alayhi liman ittaqa, wattaqullaha wa'lamu annakum ilayhi tuhsyarun." ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Dia baca hadar. Hadar ni lebih laju daripada tadwir, lebih laju daripada tartil. Tujuannya apa? Kita nak khatamkan Quran. Boleh tak boleh? Hadar boleh selama mana dia menjaga hukum tajwid. Baik tuan-tuan, itu saya nak sebut tentang puasa orang yang mengikuti syariat itu, dia memperbanyakkan amalan-amalan, menghidupkan hari-hari puasanya dengan amalan-amalan yang tertentu. Antaranya baca Quran. Antaranya cuba untuk mengkhatamkan Quran. Antaranya mentadabbur Al-Quran. Kita ada halaqah hari ini. Halaqah. Halaqah tu tak ada bentuk fizikal pun. Kita buat dalam bentuk online. Lepas juga. Hari ini boleh saja dalam online ni. Walaupun saya jauh dengan tuan-tuan, kita boleh lagi berinteraksi. Kita boleh lagi bertadarus. Tak ada masalah. Boleh bertadarus, boleh baca Quran. Tak ada masalah. Tidak ada halangan. Itu kemudahan yang ada pada hari ini. Baik itu tuan-tuan, amalan itu diteruskan. Dengar, tak boleh nak baca concentrate, kita dengar. Dengar daripada pelbagai sumber. Hari ini ada YouTube, ada macam-macam lah. Canggih hari ini kan. Daripada iPhone pun, gadget iPhone pun macam-macam apps yang ada untuk kita dengar bacaan Quran dan sebagainya. Sini orang dah semakin ramai. Sekarang ni tuan-tuan, orang tengah nak sibuk apa itu, sekejap orang tengah sibuk nak pergi ziarah. Jadi kat lobi ni semakin ramai orang. Bukan nak dengar ceramah saya dan nak pergi ziarah. Saya dah ingat kenapa ramai datang kat saya ni nak dengar ceramah saya. Tak, dia orang ada ziarah. Ziarah luar, jadi Pak Arab pun dah semakin ramai masuk. Ini pun menarik juga saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Menghidupkan Ramadan itu, kenapa orang datang bulan Ramadan, orang berlumba-lumba datang ke Mekah, Madinah. Kenapa orang datang bulan Ramadan? Bulan haji orang datang buat haji. Tapi kalau bulan-bulan biasa, yang paling ramai orang datang bulan Ramadan. Kenapa? Kerana mereka nak jadi ataupun
nak menghidupkan Ramadan itu dengan amalan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalan umrah mereka nak hidupkan. Sebab itu Nabi SAW menyebut umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Sah? Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Ini ada Syekh kita. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. dalam satu riwayat ajra sahih, يعني مو فريضة ليس فريضة ايوه صحيح بس تعدل حجة يعني منزلا أجرا صحيح. Jadi apa keistimewaan dia? Kerana umrah yang dilakukan dalam bulan Ramadan seumpama mendapat pahala dan ganjaran haji. Dalam riwayat haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain. Cuma yang sahih adalah ta'dilu hajjatan, iaitu mendapat pahala haji. Sebab tu orang datang ramai orang datang bulan Ramadan ya. Dan suasana dia tuan-tuan boleh tengoklah kalau buka dalam saya punya Facebook tu. Tengok suasana Ramadan daripada waktu tarawihnya, waktu berbuka puasanya, waktu baca Qurannya, waktu i'tikaf. Sekarang ni i'tikaf dibenarkan. Kana ya'takifu fi Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fi Ramadan. Fi 10 al-awakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf dalam bulan Ramadan, terutamanya fil 10 al-awakhir, iaitu pada 10 Ramadan. Ini pun saya nak sebut tuan-tuan untuk kita menghidupkan sahih. Jadi apa benda yang kita nak buat ni bila dengan Pak Arab dia ramai Pak Syekh dia akan tambah lagi hadis-hadis. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW untuk menghidupkan hari-harinya i'tikaf. I'tikaf dalam bulan Ramadan. Sebab tu tuan-tuan boleh tengok dalam video-video saya, dalam live saya tunjuk suasana i'tikaf di Masjidil Haram. Allah Subhanahu wa taala. Tidur sambil baca Quran, sambil relax, dan satu suasana yang saya percaya siapa yang ada pengalaman datang ke Mekah, itulah suasana yang paling diseronok ketika mana dia berada dalam Masjidil Haram. Duduk dalam Masjidil Haram, dia akan rasa satu ketenangan yang dia tak pernah dapat di tempat lain. Dia pernah berada di masjid tenang, masjid di Kampung Baru ke, masjid di Masjid Jami' ke, ataupun masjid wilayah ke, masjid negara ke, kita tenang duduk di masjid kerana itu rumah Allah. Tapi duduk di Baitullahil Haram, di Masjidil Haram, sangat tenang, satu suasana yang sangat seronok, yang tak boleh digambarkan dan tak boleh dibicarakan satu suasananya. Hanya mereka yang merasainya. Dia duduk dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan bertaubat, dia rasa satu suasana yang seronok dan nyaman. Rata-rata saya tanya orang, dia kata seronok. Saya pernah tanya satu orang 2-3 tahun lepas, bukan 2-3 tahun lepas lah, dalam banyak tahun juga, 4-5 tahun yang lepas, satu orang dia ikut saya pergi umrah, seorang profesor. Profesor ni dia pernah set up satu universiti di tanah air kita. Jadi dia ikut saya untuk umrah pada tahun itu. Kemudian dalam perjalanan dia sampai ke Mekah, Madinah tu, saya perhati tengok dia tak banyak cakap. Dan saya tengok dia selalu macam dia relax. Saya tanya, Prof, macam mana perasaan duduk di Mekah ni? Dia kata, kalau saya tahu seronoknya duduk di Mekah ni, seronoknya sembahyang di Masjidil Haram, tenangnya suasana dia, saya daripada muda lagi saya akan berkunjung ke Tanah Haram. Tapi saya dapat hidayah untuk datang ke Tanah Suci ni ketika umur dia 70 lebih. Dia kata, saya dah merantau satu dunia, tapi sayang saya tak gunakan masa muda saya untuk selalu berkunjung ke Tanah Haram. Sayang, dia kata. Daripada saat itu dia kata, kalau boleh saya nak buat haji waktu itu. Saya nak terus buat haji lah. Dia tanya saya macam mana kaedah nak buat haji cepat dan sebagainya. Dia kata, insya-Allah kalau Allah izinkan, Allah panggil kita, insya-Allah Allah akan cepatkan kita sebagai tetamunya, Duyufur Rahman. Tuan-tuan, apa yang berlaku?
Bila kami balik, saya pun hello dia sebagainya. Dia ajak saya ke dia punya ladang, di Ulangat. Ditakdirkan Allah baru nak esok nak makan durian, anak dia mesej kata bapak dia dah pergi. Maknanya Prof tadi tu pergi menemui Allah Subhanahu Wa Taala, meninggal di ladang dia. Dalam keadaan dia berhajat untuk menjadi tetamu Allah sebagai maknanya Dhuyufur Rahman dalam musim haji. Dhuyufur Rahman dalam musim haji. Itulah saya maksudkan betapa siapa yang melalui proses penyucian jiwa, khususnya dalam bulan Ramadan, apatah lagi berada di tanah haram, cukup luar biasa para hadirin tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cukup luar biasa suasana. Dapat diisi dengan waktu yang paling baik. Apa lagi yang seronok di sini, di tanah haram ni? Yang kita boleh isi masa kita. Ajar yang sangat tinggi. Sembahyang di Masjidil Haram pahalanya 100,000 kali ganda. Ajar pahala, maksudnya pahala menunaikan salat sama ada fardu ataupun sunat 100,000 kali ganda di Masjidil Haram. Manakala salat di Masjid Nabi SAW 1000 kali ganda pahalanya. Sembahyang di Masjidil Aqsa 500 kali ganda pahala. Sebab itu orang berebut-rebut melakukan pahala. Datang dan bertandang ke tanah suci. Yang mudah-mudahan Allah pelihara 2 tanah suci ini dan 3 tanah suci. Jangan kita lupa Masjidil Aqsa. Itu para hadirin dan rahmati Allah. Ini antara amal-amalan yang kita boleh tengok suasana dia. Kemudian untuk melengkapkan puasa mengikut syariat, kita pergi kepada perkara yang ke-7 dah saya masuk ni, iaitu memberi makan, ta'amut ta'am, memberi makan. Ini di antara sunnah. Sebab itu dalam bulan puasa ni, kalau orang tak ikut syariah ni, dikira dia je lah, kan? Makan dia, masak dia, makan dia. Kadang jiran sebelah pun tak pandang, tah makan ke tah hidang. Ada ke juadah nak buka puasa, kita lupa nak toleh ataupun nak tengok jiran kita keadaan dia. Perintah daripada Allah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi makan. Memberi makan bukan hanya pada jiran. Tengok, kalau kita ada lebihan duit, kita boleh sponsor surau ni punya, atau kita share untuk berbuka puasa dengan rakan-rakan kita. Tujuannya it'amut ta'am, ataupun memberi makan kepada orang yang berpuasa, kerana pahala memberi makan kepada orang yang berpuasa ni la yanqus min ujuri syai', tidak mengurangkan pahala orang yang berpuasa. Pahala yang orang makan tu dapat kat kita tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Masya-Allah. Besar kalau yang kita taja ni makan ni ada 40 orang. 40 orang punya pahala dapat kat kita. Kalau 50 orang, 100 orang pahala tu dapat kat kita. Tapi ada orang dia kata macam ni, banyak pula nak belanjanya. Sampai RM1,000, RM1,500. Tak payah fikir susah tuan-tuan. Saya di Madinah ni sebagai galakan. Saya pun tak mampu nak belanja besar-besar ni. Tapi apa kita buat? Di Madinah ni lah, ada yang kita buat, yang makan pun ada lah. Yang kita buat collection daripada orang ramai. Siapa nak bagi makan di Mekah, Madinah, sama ada nasi dan sebagainya, boleh kita buat begitu. Share dan kita bagi. Setiap hari sepanjang saya berada di sini, kita buat. Kita buat makan nasi tu. Tapi di masjid Nabi, dalam masjid Nabi, dia tak boleh buat nasi. Di luar boleh. Kita simple. Apa yang orang akan makan dulu untuk berbuka. Itu je simple. Saya nak dengar daripada saya. Apa yang mula-mula sekali orang akan makan? Yusuf Tayyub. Selalu orang kata Yusuf Tayyub je lah. Bukan kurma Yusuf Tayyub je. Apa-apa kurma, orang akan makan dulu. Jadi apa kata kita mulakan? Kalau ada sedekah tamar umpamanya, kita mulakan. Sebab tamar ni orang akan ambil dan orang akan makan, dan belanjanya mungkin tak sebanyak kita belanja untuk makanan dalam kadar yang besar. Sebab itu it'amut ta'am ataupun iftarus shaim, memberi makan kepada orang yang berpuasa, itu sangat digalakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab untuk menghidupkan suasana, untuk
bermasyarakat. Itu penting Ramadan. Ramadan ini hidup bermasyarakat. Kita tak boleh fikir diri kita saja, keluarga kita saja. Kita kena bermasyarakat ataupun bersosial dalam kehidupan ni. Pentingnya sosial. Sebab itu kalau tuan-tuan mari ke Madinah ni, macam mana suasana dia? Dia tenang sikit, semua Pak Syah dah keluar. Mari ke Madinah ni, biasanya orang akan pegang tangan kita. Kita masuk masjid tu, seorang ni pegang tangan. Kita pun heran pasal apalah dia ni pegang tangan kita. Nak bawa ke mana? Rupanya nak bawa ke hidangan dia, sofrah dia. Duduk, dia suruh makan tempat dia. Dia orang seronok nak menaja. Kita kalau di tempat kita, ini satu musibat juga. Di masjid kita atau di surau kita, kita kira ahli karya kita je. Tengok dia ni tak pernah tengok pun, time ni pula datang dia. Baru, sedangkan kita tak boleh gitu. Siapa sahaja yang datang nak berbuka puasa, kita galakkan. Di Madinah ni tak kira siapa, pegang tangan kita, duduk tempat dia. Malah berebut-rebut suruh duduk tempat masing-masing. Berapa ribu hidangan yang ada dalam masjid, mereka berebut untuk ada tetamu, ada orang yang akan makan di hidangan dia. Simple je hidangannya, bukan banyak. Tapi mereka seronok kerana mengetahui bahawa ajar pahala di sisi Allah itu sangat luar biasa dan sangat hebat apabila kita memberi makan kepada orang yang berpuasa. Itu yang ketujuh. Yang ke-8 para hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita dah berbuka, kita kena ta'jil. Kita kena bila buka tu kena ta'jil al-fitr, mempercepatkan berbuka. Ta'jil iftar atau ta'jil fitr. Kenapa kena ta'jil, kena cepatkan? Sebab itu tuan-tuan, itu sunnah dia. Janganlah pula bila azan dah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun masa itulah Al-Fatihah imamnya. Duduk. Masa itulah nak buat tahlilnya. Masa itulah tak. Bismillah. Baca doa. Bismillah. Paling kurang Bismillahirrahmanirrahim. Nabi ajar baca Zahaba al-dhama'u wabtallatil aruq wa thabatal ajr insyaallah. Zahaba al-dhama'u, telah hilanglah dhama', keletihan kita, wabtallatil aruq, telah mengalirlah peluh kita, wa thabatal ajr, hasil daripada keringat itu Allah berikan pahala insya-Allah. Kan, itu doanya. Bacalah doa yang biasa kita baca, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Itu galakan-galakan yang kita kena laksanakan ketika mana kita berbuka. Ta'jilul fitr, mempercepatkan berbuka. Itu yang ke-8. Yang ke-9, makan dengan kadar yang tidak terlalu banyak. Nabi kata makan sikit. Tapi kita ni terbalik. Sikit-sikit makan. Sikit-sikit makan. Itu masalah kita. Itu yang kembung perut tu, tambah yang buffet Ramadan. Saya tak tahulah, tak balik lagi, tak nampak lagi buffet Ramadan tahun ni macam mana. Tapi kalau buffet Ramadan tu selagi boleh lantak, kita lantak. Kan? Sampai dah tak boleh nak makan dah, makan juga. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan. Saya tak salahkan lah. Tapi kita kena kawal lah. Tahu portion kadar makan kita dengan tujuan kita boleh solat dengan baik. Sini tuan-tuan simple je makan dia untuk berbuka. Tamar, kemudian yogurt, kemudian zam-zam, kemudian dipanaskan dengan minuman qahwa Arabiyah, ada kopi Arab, kuih syai, ada teh. Sedap dah badan kita. Kita dah rasa kenyang, kita dah rasa sedap, dah boleh salat. Dah rasa sedap lah badan kita. Lepas tu nak makan nasi, makanlah lepas tarawih contohnya. Sini suasana dia makan tu lewat sikit. Kita kalau di Malaysia tak salah lepas kita makan kurma, nak makan nasi sebab kita dah biasa keadaan yang macam tu. Tak salah, tak salah. Tapi kadar dan portionnya tu berjaga-jagalah. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu yang ke-8. Yang ke-9, apa dia yang kita kena laksanakan untuk memenuhi tuntutan syariat, bukan adat. Maknanya kalau syariat, kita tahu dah lepas ni kita nak solat maghrib, kita nak solat isyak berjamaah,
Kemudian kita nak solat nawafil, solat-solat sunat. Antaranya tarawih. Kita nak solat tarawih. Tarawih ni tuan-tuan, sebaiknya kita buat awal dengan imam dan berakhir pun dengan imam. Barulah dapat pahala besar. Selalunya kita cabut. Itu masalah tu. Kadang dah habis 8, katalah setengah masjid buat 8 plus 3 tarawih witir. Kita yang 8 tu kita cabut. Pasal apa? Balik nantilah kita buat witir. Ramai yang macam tu. Saya kata tak salah. Tapi sayang dia tak mengambil fadilat yang besar. Kerana Nabi sebut, siapa yang salat tarawih diikuti dengan witir bersama dengan imam, memberi salam bersama dengan imam, ditulis baginya pahala seolah-olah dia melakukan solat sepanjang malam. Itu fadilat tu. Buat 3 rakaat witir tu, 8, 3, habis dengan imam, pahalanya apa? Seolah-olah dia melakukan solat sepanjang malam. Saya nak tanya sini, ada tak yang pernah solat malam sepanjang malam dia tak tidur? Saya pun tak pernah, tuan-tuan. Tak payah tanya tuan-tuan, tak pernah saya. Tapi kadang-kadang kita, ialah kita ni opportunis kan, tak perasan bahawasanya kelebihan daripada tarawih dan witir tu, pahalanya kutibat lahu ka qiyamil lail kullih. Melaksanakan qiyamul lail sepanjang malam, atau kama qala Rasul. Itu saja, simple saja. Maka pahalanya cukup besar. Lepas tu saya sini pun alhamdulillah tuan-tuan kalau perhati tengok, sebelum ni buat 20 rakaat di Masjid Haram, Masjid Nabi. Daripada zaman saya belajar dulu, awal tahun 2000 sampailah ke sebelum Covid ni, 20 rakaat dan plus 3. Tapi mutakhir ini yang hari Ramadan kali ini buat 10 plus 3. 10 rakaat plus 3. Tapi 1 jam. Dan tempoh 1 jam solat tu. Habis 1 juzuk Quran. Jadi yang paling penting kualiti daripada solat itu. Tuntutan daripada solat itu yang kita kena penuh. Poin saya tadi, ikut imam, barulah dapat pahala yang besar. Kecuali kita ada hal-hal yang lain, tak ada masalah apa. Kalau kita nak buat witir di rumah, tidak ada masalah. Kalau kita ada sebab-sebab lain. Kalau tak ada sebab lain, ambillah peluang itu. Itu yang ke-8. Dan kemudian diikuti dengan apa? Kita bangun malam. Bila kita dah tidur awal. Dan kemudian kita bangun malam. Paling kurang apa tuan-tuan? Beristighfar. Kita selalu bangun juga pukul 3 kan. Apa selalu kita buat tuan-tuan? Kita selalu ke bilik air. Terkucil. Bagi nak bangun tu pasal apa? Pasal nak terkencing, nak terkucil. Itu je. Lepas tu tidur balik. Sayang tuan-tuan. Paling kurang kalaupun kita kata, aku tadi dah semayang dah. Dah witir sama sekali dah. Paling kalau pun tak nak solat. Sebab kita dah buat tadi dengan imam. Paling kurang wal mustaghfirina bil ashar. Beristighfar pada waktu sahur. Pada dingin malam. Pada tengah malam. Di keheningan malam. Terfakur di kesyahduan. Merindui janjimu Tuhan. Bantuan di perjuangan. Ku titiskan air mata, taubat segala dosa. Nak dengar lagi lagu tu? Kalau nak dengar, dapatkan CD yang original hanya di pasaran. Tak boleh nak nyanyi semua pasal masa pun nak habis. Jadi ambil peluang paling kurang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau kita terbangun sahur, kalau tak sempat pun nak solat ataupun bangun lewat, kita dah terbangun tu, ada beberapa minit lagi kita nak sahur, kita istighfar paling kurang astaghfirullahalazim, dan kita makan sahur dan kita sambung dengan solat subuh, solat sunat qabliyah dan diikuti dengan solat subuh. Maka dah mencantikkan solat kita. Dah mencantikkan malam kita tu dengan bangun awal paling kurang. Kemudian para hadirin yang dirahmati Allah, yang paling penting juga dalam bulan Ramadan ini adalah kita menyambung silaturahim. Itu sangat penting. Jagalah hubungan silaturahim. Sesama staff, sesama klik kita, sesama pelajar, jaga hubungan.
Kerana orang yang menjaga hubungan sesama kawan, sesama rakan taulan, sesama tim kita, Allah akan meluaskan rezekinya dan memanjangkan umurnya. Man ahabba an yabsuta lahu rizquhu falyassir rahimah. Dalam riwayat wal yansa ajalahu, wal yunsa ajaluhu, atau kama qala Rasul. Siapa yang nak rezekinya dipanjangkan dan umurnya pun dipanjangkan, ajalnya ditangguhkan, maka bersilaturrahimlah. Baik itu bulan Ramadan ini, jangan lupa para hadirin, bulan bersilaturrahim, merapatkan hubungan kita, merapatkan hubungan yang renggang, terutamanya orang yang paling dekat dengan kita siapa. Kadang kita lupa mak ayah kita, atuk saudara kita yang orang jauh-jauh ni kan, pak saudara kita. Bila merapatkan hubungan itu, maka insya-Allah Allah panjangkan umur kita dan Allah meluaskan rezeki kita insya-Allah. Demikianlah beberapa perkongsian yang saya sempat kongsikan pada hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahannya ada kebaikan dan manfaat daripada perkongsian selama 1 jam. Wallahu waliyut taufiq wassadad wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih. Ustaz Iqbal dah boleh, okey ya? Okey, boleh insya-Allah. Sekejap Ustaz, dia orang nak tangkap gambar dulu Ustaz. Nak tangkap gambar, silakan. Boleh. Acap ada? Masuk jap. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Nak gambar ya? Ya. Okey boleh. Okey, saya mintalah semua boleh buka kamera dahulu sama-sama. Kita sama-sama tak gambar dengan imam muda Jabar kita pada hari ini.